Uh, bukan ke, tak silap saya ni kot 45, 46 lah, 46. 46 ke betul? 46. Okey. Surah Yasin ayat yang ke-46. Kita sambung semula insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Tuan-tuan tengok pada kalimah min ayatim min ayat. Satu tu pendek, satu tu panjang. Ya. Perhati betul-betul. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayatim min ayat. Mula-mula tu pendek dulu. Kadang-kadang kita keliru kat situ kan. Dua-dua kita panjang. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayatim min ayat. Yang kali kedua tu baru kita panjangkan. Okey, sekali lagi Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Mu'ridin. Tuan-tuan ingat kita nak sebut huruf hijaiyah ni, huruf dha ni, saya dah sebut pada tuan-tuan hari tu, dia ada 3 kaedah kita nak sebut huruf dha. Yang pertamanya, lidah kita letakkan di sebelah kiri, keduanya letak di sebelah kanan atau letak di tengah-tengah. Yang paling tepat kita letak di tengah-tengah. Dha. Dha. Dia dah letak macam tu, tekan dulu. Jangan keluar angin terus. Macam dha tu tak betul. Dia kena macam tekan sikit. Dha. Bagi kembung sikit pipi kita ni, baru kita lepaskan. Dha. Kalau tak boleh sebut tengah, tak tepi. Dha. Tak boleh belah kiri ni, tak belah kanan. Dha. Ikut atas keselesaan tuan-tuan. Tapi yang sebutan yang paling tepat, makhraj yang paling elok, bila kita sebutkan dia, lidah kita di tengah-tengah. Cuma kaedah dia bila tak boleh sebut tengah, dia bagi kita sebut belah kiri. Tak boleh sebut belah kiri, dia bagi kita sebut belah kanan. Ikut atas keselesaan kita. Yang paling penting bunyinya dha. Jangan kita sebut nak bagi bunyi dha tu bunyi huruf ta ke, tu dah bertukar. Okey. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladhina kafaru. Tuan-tuan tengok tak? Kafaru ada hamzah alif, hamzah wasal sebelah pada waw tu. Yang itu dianggap tidak ada. Waw tu ada. Waw tu adalah huruf mad, tapi sebelah daripada huruf waw tu ada huruf alif. Orang panggil hamzah wasal tu kan. Jangan kita hidupkan dia, dianggap tidak ada. Tetap juga kita kena panjangkan sepanjang 2 harakat di situ. Okay. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إن أنتم إلا في ضلال مبين. Okay.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Kita tengok kan dia ada urut sin di atas tu panggil. Kan panggil saktah. Dia kena berhenti seketika tanpa kita mengambil nafas yang lain. Dia bukan daripada surah Yasin, dan surah lain pun ada. Yabsutu wa ilaihi turja'un, surah Al-Baqarah. Dan surah yang lain kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Bukan rokok. Bunyi dia je begitu. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qiyamah. Kan? Mimmarqadina. Dia boleh berhenti, tapi bacaan dia yang paling tepat, yang paling betul, sebaiknya kita tak berhenti kat situ, kita berhenti sebelah dia. Mimmarqadina tu kita kena jadikan di saktah juga, iaitu berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Contoh saya bagi tuan-tuan, kalau kita nak berhenti juga tapi jangan berhenti kat situ contoh tapi kita ulang balik contoh tengok qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Berhenti kat situ. Lepas tu sama balik, hadza wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kenapa kita nak kena berhenti kat situ, tak nak berhenti kat Mimar Qadina? Kerana kita nak berikan hak dia yang ada saktah di situ. Berikan hak dia. Jadi kalau tuan-tuan nak berhenti juga, berhentikan di hadza ma wa'adar rahman. Lepas tu sambung balik tu. Tapi itulah kadang kalau kita baca Yasin ramai-ramai, semua kelang kabut. Kan, tak sempat. Dia kaedah baca Yasin, kalau kita baca secara berjemaah, kalau ada yang tertinggal, bila katakanlah dah habis baca Yasin, imam dah habis, ada lagi beberapa jemaah yang tak habis, maka imam disunatkan untuk tunggu dulu. Tunggu seketika, sekejap, kan? Kalau tunggu sekejap, kemudian baru dia akan sambung dengan surah Al-Nashrah ke, ataupun terus dengan doa Yasin. Kalau boleh tunggu sekejap bagi jemaah habis dahulu, kan? Tapi ada setengah orang dia baca agak lambat, kan? Jadi alang-alang imam dah habis, dia pun kata aku pun habis lah, kata rugilah, kan? Rugilah. Kadang-kadang kita baca Yasin, kan orang kata pergi baca Yasin untuk arwah-arwah, kan? Tuan-tuan tahu berapa banyak pahala ni. Pahala bacaan kita ni kita sedekahkan kepada
si mati, banyak pahala. Cuma kita je tak nampak pahala tu. Kalau kita nampak, hari-hari kita nak baca bagi pada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Betul saya cakap dengan tuan-tuan. Cuma kita tak nampak. Kan? Allah tunjuk pada kita. Tapi Nabi dah bagi tahu dah. Satu huruf tu seperti tiga 10 kebaikan Allah bagi. 10 ganjaran Allah bagi. Satu huruf daripada Quran. Bayangkan surah Yasin ni dah berapa ribu huruf dah kita baca. Tapi bacaan tu kena tepat lah. Kan? Ini nak apa? Nak sedekah ada si mati, tengok si mati kata apa tak sampai ni katanya. Baca tak betul. Tapi kalau kita baca kerana memang betul kita tak tahu, kan, dimaafkan. Yang paling penting kita dalam proses untuk belajar. Yang ini yang ulama kata setiap langkah kesilapan kita dimaafkan pada syarak. Umpamanya dalam aspek apa sekalipun, bab fiqh, tauhid, tasawuf, kalau ada kesilapan kita yang kita tak tahu itu adalah kesilapan, maka dimaafkan pada syarak. Dimaafkan pada syarak sebab kita dalam proses pembelajaran. Tapi kalau kita langsung tak nak belajar, kan, lepas tu kita langsung nak belajar tu satu, lepas tu kita ikut apa yang kita nak baca, maka yang inilah yang berdosa. Begitu. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak sambung, ambil balik, berhenti di hadza wa'adar rahman, kemudian sambung balik hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi kena berikan hak dia, mimmarqadina, berhenti tanpa mengambil nafas. Okey, sambung. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Okay. Tuan perhati betul-betul pada huruf ha, kan, sayhatan wahid, sayha, sayha. Saya dah sebut ada tuan-tuan, kaedah kita menyebut huruf ha ni duduk dekat anak lidah. Tuan-tuan tekan pada anak lidah tu sikit gitu, kita tekanlah, kita je yang boleh rasa. Tekan dalam gitu, lepas tu kita hembuskan nafas keluar daripada dalam perut ni. Ha. Kalau ha, tentu nganga je mulut. Ha. Kan? Ha. Tapi kalau sebut huruf ha, kita kena tekankan dia sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alham. Tapi kalau kita, jangan sampai tahap kita ada kesilapan dalam menyebutkan kalimah alham. Dah tak betul lah. Dah berubah maksud. Dah berdosa pula kita kat situ. Jadi kena betulkan makhraj kita supaya jangan tertukar ha dengan ha. Pastikan kita dapat betul-betul. Kalau kita tak boleh sebut, kita kena rajin sebut. Rajin, insya-Allah nanti kita akan dapat. Okey, sekali lagi. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Tuan-tuan tengok pada kalimah nafsun, kan? Kalau kita baca begitu saja bunyi nafsun, tapi kalau dia baca dalam Quran dia akan jadi dengung. Nafsun, jangan kita dengungkan dia sampai bunyi huruf nun. Nafsun, itu tak betul. Nafsun bererti ada nun yang bersabdu di sebelah dia. Tapi kita tak ada, tapi di sini tak ada. Kalau kita nafsunna, mesti kena ada huruf nun di situ. Tapi nun tak ada. Nafsun. Saya sebut semua dah. Lidah letakkan di antara gigi atas dengan gigi bawah. Nafsun. Cuma mulut kita kena muncung lah.
Kalau kita dengung huruf yang ikut pada awal huruf tu, ada yang kita kena dengung man kana yuridul hayatid dunya yang ini nafsun. Mulut ni pun sebenarnya main peranan untuk kita nak membetulkan makhraj kita. Tuan-tuan kat situ jangan sebut nafsun. Tu salah. Sebut nafsun. Lidah di antara bawah, mulut uncungkan sikit di hadapan. Okey. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Dengung tuan dengung pada syughulin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Lahum fiha fakihatu. Dengung tu. Fakihatu. Mulut uncungkan ke depan. Fakihatu wa lahum ma yadda'un. Tuan-tuan ingat saya dah sebut sebelum ni, kalau dengung mesti kena keluarkan juga angin daripada hidung. Sengaukan sikit lah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Tengok dengung juga tu. Salamun qawlam. Dengungkan mulutnya di hadapan. Salamun qawlam min rabbir rahim. Okay. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Tuan-tuan kita baca lagi lebih kurang setengah muka lagi kita baca. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. A'had. Dia agak susah sikit nak sebut situ kan. Alam a'had. Tuan-tuan kena rajin sebut. Alam a'had. A'had. Jangan sampai kita huruf ha tu tak terbunyi disebabkan kita nak bunyikan huruf kalimah tu. Alam a'had. Jangan terlalu tekan sangat pada huruf ain mati tu. Alam tu kalau terlalu tekan, bacaan kita takkan jadi cantik. Dia biasa-biasa je. Yang paling penting bunyi kalimah dan huruf tersebut. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla. Nun tu dianggap tidak ada. Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum
Tuan-tuan, wum tu cantik dah. Adu tu sebab kerana huruf waw tu dia ada sabdu. Kena tekan sikit. Aduwwum mubin, aduwwum mubin. Wum tu dah okey dah tu. Kerana dia ada huruf mim tu ada sabdu kan. Aduwwu, aduwwu. Bila kita sebut aduwwu, tekan sikit. Aduwwum mubin. Okey, sambung lagi Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. Tuan-tuan kena ingat jibilan, jangan bunyikan dia jibilan. Tak nak gitu. Dia macam saya beritahu, lidah duduk di antara gigi atas dan gigi bawah. Memang dia kena dengung ke arah bunyi huruf nun, tetapi bukan makna dia kena sebut huruf nun. Jibilan tu salah. Jibilan kathira. Okey. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kita tengok pada kalimah islau. Islau dia ada hamzah wasal kat situ. Kan? Masuk hamzah wasal ni dia tak ada bagi. Tuan-tuan sendiri kena letak bagi untuk dia. Ini dah kira macam ngaji nahu lah pula dah. Kan? Macam ngaji nahu pula dah bila kena letak bagi sendiri. Okey, kaedah dia mudah aja. Kalau tuan-tuan tengok pada huruf yang ketiga. Huruf apa yang ketiga? Huruf lam. Okey, kalaulah huruf lam tu adanya dia di atas, kan? Maka dia kena baca di bawah. Kalau lam tu duduk di atas, dia kena baca di bawah. Kalau lam tu duduk di bawah, baca di atas ataupun di bawah. Dia ikut pula pada situasi kalimah tersebut. Tu saya kata dia dalam bab macam ni dia kena ngaji bab nahwu pula. Tapi jenuh lah ustaz ni, tak apa. Kan? Sebab dalam Quran bukannya hari-hari tuan-tuan jumpa benda ni, bukannya setiap ayat ada benda ni, tak. Kan? Dalam Quran tak banyak pun. Macam contoh, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dia awal surah, kan? Awal surah ayat yang pertama, iqtaraba linnasi hisabuhum. Tu tengok pada iqtara. Tara makna barisnya di atas, dia duduk di bawah. Tapi kadang-kala ada juga yang barisnya di bawah, kan? Tetap juga kena baca di bawah. Dia kena tengok pada situasi pada kalimah tersebut. Contoh lagi, idfa. Pada huruf ketiga ialah huruf fa yang baris di atas. Idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Okey. Macam ni kita ni ada pada kalimah islauhal islauhal yauma bima kuntum takfurun. Okey. Sambung sikit lagi. Tuan-tuan tengok sebelah dia pula tu. Nampak? Al-yaw. Nampak tak? Sedangkan ya tu duduk di bagi di atas juga. Nampak tak? Kenapa kita tak baca il-yaw? Dia tak kena pada situasi perkataan tu.
al-yaum mana satu benda yang Allah nak bagi tahu pada kita bermula satu hari ni. Bermula satu hari ni. Dia tak, kalau jadi il-yaum tak jadi pada perkataan dalam bab nahwu lah kan. Dia tak jadi pada perkataan tersebut, tak kemas. Bila kita sebut il-yaum, maka dia kena sebut al-yaum. Alif lam. Kalau ada alif lam, dia memang automatik duduk di atas. Nampak tak? Kalau dia ada alif lam, dia memang automatik duduk di atas. Dia takkan duduk di bawah, dia takkan duduk di depan. Kalau ada alif lam, automatik duduk di atas. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran, nampak dia ada hamzah wasal, kemudian ada apa nama ni? Ada lam kan? Kena alif lam gitu, maka automatik dia duduk di atas. Ingat tu, yang tu dia takkan lari ke bawah, dia takkan lari ke depan. Dia ikut pada dia nak, sekadar dia nak nyatakan sesuatu perkataan. Tu sebab kalau contoh kita macam kita ngaji bab nahwu sorah kan, disebut al-kalamu, bermula tu al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-kalamu. Permulaan tu dia tak letak baris pun. Nampak tak? Tapi kerana apa? Dia adalah alif lam, maka automatik duduk di atas. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Tu kaedah bahasa Arab lah. Okey. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tengok ayat ni, dia Allah nak cerita pada satu benda yang agak keras. Maksudnya suatu pesanan yang agak keras Allah nak bagi tahu pada kita. Al-yaum. Mana Allah nak bagi tahu pada kita pada suatu hari ni, al-yaum manakhtimu ala afwahihim. Mulut kamu akan aku kunci. Allah kata. Maknanya tu lah kata dia duduk baris di atas kerana satu benda, satu panggil apa? Macam Allah nak tekankan pada kita. Kan? Allah nak cerita pada kita, ni satu peristiwa yang mu kena jaga-jaga ni. Apa dia? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari al-yaum tu disebut kan? Al-yauma, pada satu hari ni, pada suatu masa nanti, nakhtimu ala afwahihim. Mulut kamu akan kekunci. Satu ayat yang makna dikira sebagai Allah nak tegas pada kita kan. Warning. Satu warning pada kita. Wa tukallimuna aydihim. Lepas tu mulalah tangan kita akan berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum. Tangan kaki kita akan mula berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum. Wa tashhadu, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Arjuluhum bima kanu yaksibun, atas apa yang kita buat. Okey. Sambung lagi 3-4 ayat lagi. Lepas tu kita berhenti. InsyaAllah esok kita habiskan surah Yasin. Sebelum kita habiskan tu pula, lepas pada kita habis baca surah Yasin, kita betulkan huruf hijaiyah. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا kena ada beza فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره
نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Kalau katakan tuan-tuan nak berhenti di situ, wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq, kena bunyikan juga huruf qaf. Khalq. Khalq. Jangan terlalu kuat, kerana kalau tuan-tuan bunyi terlalu kuat nanti qaf tu hidup. Khalq. Dah bunyi lah. Khalq. Dah bunyi lah tu. Dia kena sebut jangan terlalu kuat. Nunakkishu fil khalq. 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 Ada dengar saya sebut? Khalq. Kalau kita bunyi kuat, maka qaf tu akan hidup. Khalq. Nunakkishu fil khalq. Jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, qaf tu akan hidup. Tapi kalau kita rasa alah pendek je lagi ayat sebelum selepas dia tu kan. Kalau kita nak sambung pun khalqi afala yaqilun. Okey, 2 ayat lagi. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. Tengok pada kalimah syi'ra. وَمَا عَلَّمْنَاهُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Dia panggil hukum hamas. Hukum hamas ni makna hukum yang kena sembuh. Dia panggil hamas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu panggil hamas. Jadi yang ini sama kok. Wa ma 'allamnahu asy-syi'r. Wa ma 'allamnahu dia ada keluar kan. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dhikru wa Qur'anun mubin. Okey. Liyunzira man kana hayyan wa yahiq. Tu tengok betul. Wa yahiq. Hiqqal. Jangan baca wa yahiqqal. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Sadaqallahul azim. InsyaAllah nanti kita sambung pada awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.